Selamat pagi kepada pensyarah kita, Profesor Dr. Zulkifli bin Mokhtar. Saya Makasih Anak Bulan, nombor matrik 295785 bersama rakan-rakan saya iaitu Carlson Frankly Anak Asoy, Muhammad Amir Amsah bin Isamuddin, Noanim binti Abdullah, Tabah Niswaran anak lelaki Nagiswaran dan Muhammad Sami Irfan bin Muhammad Suhaimi telah memilih tajuk Syarikat Deslek di dalam Bursa Malaysia. Di sini ialah pengenalan kepada penubuhan Nestle, mula-mula penubuhan Nestle. Ditubuhkan hasil gabungan Anglo-Swiss Mill Company dan Ferrin Leiter Henry Nestle pada tahun 1905. Dikenali di seluruh dunia sebab penghasilan produk termasuk susu, coklat, konfeksi, air botol, kopi, krimer, rasa makanan dan makanan haiwan. Saham-saham Nestle telah disenaraikan dalam SWX Swiss Exchange. Sejarah di Malaysia, Nestle telah membekalkan nitrin kepada rakyat Malaysia semenjak tahun 1912, pertama kali berada di Pulau Pinang. Kemudian mengembangkan syarikatnya ke Kuala Lumpur pada tahun 1939. Selepas kemerdekaan 1957, Nestle telah memberi banyak peluang pekerjaan dan mempunyai lebih banyak pilihan produk. Pada tahun 1960, Nestle telah memulakan bahagian produk kulinari. Nestle juga telah mengendalikan 7 buah kilang di seluruh Malaysia dan menggaji lebih daripada 5,000 pekerja. Sampai sekarang, Nestle telah menghasilkan lebih daripada 500 produk halal. Antara misi dan visi syarikat Nestle ialah menyediakan makanan dan nutrisi kepada orang ramai, menggunakan teknologi dan merupakan sebahagian penting R&D mereka, menggalakkan gaya hidup yang sihat dan menjadikan makanan berkhasiat hidup sihat menjadi slogan mereka. Nestle juga ingin menjadi syarikat multinasional yang terkemuka dalam makanan, pemakanan, kesihatan dan kesejahteraan. Misi utama mereka ialah memenuhi keperluan manusia setiap hari. Kita balik kepada produk dan servis syarikat. Seperti yang kita nampak di gambar rajah di depan ni, tidak perlulah saya terangkan satu persatu. Kita sudah sedia maklum tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh Nestle. Antaranya ialah contohnya Maggi, susu dan macam-macam lah. Untuk servis syarikat Nestle, ia telah meningkatkan kualiti kehidupan pengguna setiap hari. Selain itu juga memberi jaminan produk yang dikeluarkan oleh Nestle adalah selamat dan piawaian tinggi seluruh dunia. Nestle juga memberi kuasa kepada pengguna untuk memilih dan meningkatkan diet yang sihat. Selain itu juga Nestle menyokong sepenuhnya mengenai hak asasi manusia dan buruh dan memberi contoh asasi manusia dan amalan buruh yang baik melalui aktiviti perdagangan mereka, melakukan amalan perniagaan yang mesra alam sekitar. Nestle juga komited untuk penggunaan air mampan dan peningkatan berterusan dalam pengurusan air. Untuk seterusnya saya serahkan kepada saya punya rakan sekumpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syami Irfan bin Muhammad Suhaimi, nombor matrik 295854. Tugas saya adalah nombor 4, pesaing-pesaing utama syarikat. Harga tawaran dan tindakan yang dilakukan oleh pesaing juga akan mempengaruhi penetapan harga bagi sesuatu produk.
syarikat Nestle Malaysia akan mengambil kira tindakan pesaing dalam menetapkan harga bagi produknya sendiri bagi memastikan produknya mempunyai daya saing yang tinggi berbanding dengan produk pesaing. Contoh pesaing syarikat Nestle Malaysia dalam minuman susu adalah Dutch Lady. Strategi pemasaran syarikat Dutch Lady akan diambil kira oleh syarikat Nestle Malaysia dalam menetapkan harga bagi produknya sendiri supaya dapat bersaing dengan syarikat Dutch Lady. Biasanya, harga produk syarikat Nestle Malaysia tidak akan berbeza banyak dengan produk syarikat Dutch Lady. Sekian pembentangan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhani binti Abdullah. Nombor matrik 296503. Hari ini kita akan membentangkan berkenaan saham Bursa Malaysia, iaitu kita pilih syarikat Nestle. Untuk trend pada pandangan saya adalah trend yang terkini, iaitu penambahbaikan organisasi Nestle untuk pada masa sekarang, iaitu dalam memenuhi kehendak pelanggan. Penciptaan produk baru amat penting pada zaman sekarang untuk memenuhi kehendak pelanggan yang berbeza, berbilang bangsa dan pada peringkat umur yang berbeza. Dalam mencipta produk baru, Nestle juga amat mementingkan produk yang berkhasiat, lazat, mudah untuk dirancang dan terkemuka untuk para pelanggan. Mudah bermaksud mudah untuk dibawa ke mana-mana. Contohnya seperti air Nescafe yang telah diletakkan dalam cawan plastik yang disertakan dengan penutup dan sudu. Hanya tinggal nak letakkan air panas dan kita boleh minum dengan segera. Contoh lain pula adalah seperti mi segera. Mi segera yang dah disedia dalam bekas, cuma tinggal nak letak air panas dan kita boleh makan dengan segera. Ini adalah produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Nestle untuk kemudahan para pelanggannya dari semasa ke semasa. Antara isu-isu utama yang terkini Nestle adalah Afrika merupakan negara pengguna susu Nestle. Kita sedia maklum Afrika merupakan negara yang termiskin. Kesukaran untuk mendapatkan susu Nestle adalah sukar bagi mereka kerana susu Nestle agak mahal. And then isu ini berlaku apabila air yang digunakan untuk mempancuh susu anak mereka, iaitu kanak-kanak ataupun bayi, adalah susu air yang kotor. Jadi kesan kesihatan kepada anak-anak terjejaslah kerana susu yang digunakan, yang diberikan kepada anak-anak tidak mengikut seperti apa yang terdapat dalam panduan ataupun faedah kelebihan susu Nestle yang telah dikeluarkan. Perkara ini juga telah menyebabkan isu-isu ketidakpuashatian kepada negara Afrika kepada pihak Nestle. Selain daripada itu juga, Nestle, pada masa sekarang, isu utamanya Nestle tetap mengekalkan kemajuan pengeluaran produk mereka tanpa terjejas walaupun dunia kita sekarang mengalami pandemik COVID-19. Tetap mengeluarkan, malah mereka juga turut memberi bantuan dan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Kita sedia maklum sekarang disebabkan oleh pandemik juga, ekonomi negara telah menurun. Jadi pengeluaran kos produk
sekarang merupakan isu utama kepada Nestle, iaitu kos meningkat naik. Di samping itu juga pihak Nestle turut memberi perhatian kepada golongan B40. Mereka tidak melepaskan peluang dalam memberi sumbangan dan bantuan, terutamanya di negara kita, di Malaysia. Sekian, terima kasih. Hai, saya Kazan Franklin anak Asui, nombor metrik 295753. Saya akan menerangkan berkenaan dengan SWOT Nestle. SWOT ni singkatan untuk strength, kekuatan. Portfolio pelbagai Nestle adalah jenama teras dengan nilai jenama lebih daripada 10 bilion. Mereka mempunyai portfolio yang pelbagai dan memiliki lebih daripada 2,000 jenama yang menjual lebih 8,000 kategori produk. Senarai produk mereka termasuklah penjagaan haiwan peliharaan, minuman segera, penjagaan kesihatan, produk susu dan alat bantu memasak, kuih muih, air dan banyak lagi. Oleh itu, mereka telah berjaya memenuhi permintaan sejumlah besar pelanggan di seluruh dunia. Produk Nestle ini dia boleh didapati di seluruh dunia. Nestle adalah nama yang terkemuka dalam pasaran makanan berbungkus. Mereka mempunyai pelanggan di lebih daripada 186 buah negara. Jenama ini mempunyai pasaran terbesar di Amerika dan mereka telah berjaya menembusi pasaran besar seperti Asia, Eropah, Timur Tengah dan Afrika Sub-Sahara. Dalam senarai Forbes Global 2022, mereka berada di kedudukan ke-46 yang mengenal pasti mereka sebagai salah satu syarikat terbesar di dunia. Hubungan dengan pelanggan dan jenama lain, Nestle mempunyai imej jenama yang positif yang membawa mereka memperoleh asas pelanggan yang setia. Hubungan pelanggan mereka telah membantu mereka bertahan dalam pasaran makanan pembungkusan yang sangat kompetitif. Mereka juga mempunyai hubungan baik dengan peruncit dan jenama berkuasa seperti Coca-Cola, Colgate-Palmolive, General Mills dan sebagainya. Pekerja yang cekap. Selama bertahun-tahun, Nestle telah mendapatkan ataupun melatih sekumpulan pekerja yang cekap untuk bekerja demi kejayaan syarikat. Mereka mempunyai rantaian bekalan yang lancar yang membolehkan mereka meneruskan perniagaan mereka di peringkat antarabangsa. Jabatan penyelidikan dan pembangunan mereka mempunyai lebih daripada 5,000 pekerja berpengalaman yang bekerja di 21 pusat R&D, Research and Development, untuk menyediakan pelanggan mempersiapkan pelanggan produk berkualiti tinggi. Struktur organisasi Nestle adalah asas produk, menyukarkan pengurusan untuk membuat kawalan mutlak ke atas kualiti produk dan perkhidmatan. Tiada pemisah berasaskan kawasan geografi yang boleh menyebabkan kelewatan dalam membuat keputusan. Dalam jangka masa panjang, ia boleh mewujudkan tunggakan. Jadi ini kelemahan, mewujudkan halangan untuk Nestle berkembang. Usaha pengiklanan yang terhad. Nestle membuat lebih sedikit usaha dalam pemasaran dan arahan mengenai produknya. Jenama ini banyak bergantung pada mod pengiklanan tradisional seperti iklan cetak dan iklan TV. Untuk ini, mereka memperuntukkan belanjawan yang tinggi manakala risiko berkaitan dengan pulangan mereka. Terlalu bergantung pada beberapa produk. Nestle terlampau bergantung pada beberapa produk untuk menjana sebahagian besar hasilnya. Oleh itu, mereka terdedah kepada perubahan cita rasa orang. Sebagai contoh, susu Carnation mereka tidak sepadan dengan gaya hidup moden. Mereka tidak mempertimbangkan permintaan pasaran dan menyesuaikan portfolio mereka berasaskan keutamaan pelanggan. Kontroversi sosial. Walaupun Nestle adalah syarikat yang mempunyai pengalaman beroperasi selama lebih 150 tahun, beberapa skandal telah menjejaskan perniagaan mereka. Imej jenama mereka tercemar mengenai isu seperti penswastaan air, penglabelan masalah dan tuntutan undang-undang mengenai pengeluaran coklat. Selepas Maggi gagal dalam ujian makmar di India, perniagaan mereka menerima tamparan yang hebat. Walaupun Nestle mendakwa sifat MSG, ujian makmar menemui pelumbung dalam produk mereka. Sebahagian besar pelanggan India berhenti mengambil Maggi berikutan hal ini. Orang India stop makan Maggi selepas pelumbung didapati dalam makanan mereka. Opportunities, peluang.
Perniagaan runcit dalam talian memandangkan Nestle ialah organisasi yang besar dengan kawasan geografi yang luas. Untuk berkhidmat, mereka mesti mengkategorikan perniagaan mereka dari segi lokaliti untuk kawalan kualiti. Walau bagaimanapun, mereka boleh menumpukan pada perniagaan dalam talian yang akan membantu mereka meningkatkan pendapatan mereka. Nestle mempunyai kedai dalam talian di beberapa negara dan boleh bergabung dengan kedai runcit dalam talian untuk menjual produk mereka di negara lain. Ia akan membolehkan mereka menjangkau lebih ramai pelanggan dan akan meningkatkan jualan mereka. Penggunaan media sosial. Nestle ialah jenama global, oleh itu mereka boleh menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka ke seluruh negara. Memandangkan sekumpulan besar orang menghabiskan sebahagian besar masa mereka di internet. Pemasaran media sosial boleh menjadi alat yang berguna untuk menjangkau lebih ramai orang tanpa melabur banyak wang. Pelbagaikan produk berasaskan kesihatan. Ramai pelanggan memilih minuman segera seperti kopi dan teh. Nestle boleh melakukan penyelidikan pasaran yang menyeluruh dan membawa perisa baru yang mendapat permintaan tinggi. Oleh kerana orang ramai yang berminat untuk mengambil produk yang sihat, mereka boleh menambah kepelbagaian untuk meningkatkan jualan mereka. Mereka juga boleh bersikap telus tentang sumber bahan mentah mereka untuk memenangi kepercayaan pelanggan. Perubahan gaya hidup. Walaupun kontroversi sosial kadang-kadang memberi kesan kepada perniagaan Nestle, pengiktirafan jenama mereka masih memihak pada perniagaan mereka. Oleh kerana perubahan gaya hidup berlaku di seluruh dunia, terdapat peluang untuk pertumbuhan mereka juga. Orang ramai mempunyai kehidupan yang pantas, oleh itu peningkatan kebergantungan mereka pada produk yang dibungkus. Kekurangan masa dan wang yang mencukupi dalam setengah ekonomi menyebabkan populariti Nestle. Threat, ancaman. Kualiti produk pada masa lalu, kualiti produk Nestle dipersoalkan dan kadang-kadang gagal dalam ujian kualiti. Ia menyebabkan Nestle kehilangan ramai pelanggan. Ramai bakal pelanggan masih teragak-agak untuk membeli produk Nestle. Persaingan yang meningkat. Memandangkan permintaan untuk makanan dan minuman berbungkus semakin meningkat, banyak jenama memasuki pasaran. Bilangan syarikat tempatan dan antarabangsa dalam pasaran semakin meningkat setiap hari. Ia meningkatkan risiko kehilangan pelanggan. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dunia masih bertambah baik selepas ia terjejas oleh situasi pandemik. Keadaan seperti pengangguran boleh menjejaskan tabiat membeli orang ramai. Mereka mungkin bertukar kepada produk yang perlu tetapi lebih murah. Ia boleh mengurangkan jualan beberapa produk Nestle, menunjukkan penurunan keseluruhan dalam jualan. Dasar dan pencukaian kerajaan. Di sesetengah negara, jumlah cukai adalah sangat tinggi. Ia boleh mengurangkan margin keuntungan jenama. Disebabkan dasar kerajaan, undang-undang perdagangan dan undang-undang buruh, kos pengeluaran juga akan meningkat, meninggalkan margin keuntungan yang rendah untuk syarikat. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Saya Tawan Iswaran, nombor matrik 295929. Pada hari ini saya akan membuat perbincangan tentang tugasan kumpulan kami. Syarikat Bursa Malaysia yang kami pilih untuk membuat perbincangan adalah syarikat Nestle. Dan bahagian saya dalam tugasan tersebut adalah hala tuju serta masa hadapan syarikat tersebut, iaitu syarikat Nestle. Nestle Global berikrar untuk melabur 3.2 bilion Swiss franc ringgit Malaysia sebanyak 14.49 bilion. Dalam hala tujunya yang baru dilancarkan untuk mengurangkan separuh daripada pelepasan karbonannya menjelang 2030 dan mencapai sifar bersih pada tahun 2050. Ketua Pegawai Eksekutif Nestle, Mark Snyder, berkata, dalam tempoh 5 tahun, pertama sehingga 2025, 1.2 bilion Swiss franc ringgit Malaysia sebanyak 5.43 bilion daripada jumlah pelaburan itu akan diperuntukkan khas untuk amalan pertanian berjana semula. Pelaburan ini akan dibiayai terutama menerusi kecekapan operasi dan struktur untuk memastikan pendapatan inisiatif ini tetap muncul. Sementara itu, Naib Presiden Eksekutif Ketua Operasi Nestle, Mark Pachado, berkata,
Syarikat itu menghasilkan 9.2 juta tan pelepasan gas rumah hijau pada tahun 2018. Dengan hampir 2/3 daripada pelepasan kami adalah pertanian. Itu sebabnya fokus utama kami akan tertumpu kepada pertanian berjana semula untuk mencapai hasrat sifar bersih. Nestle merancang tugas dalam 3 fasa. Bermula hari ini sehingga tahun 2025, syarikat Nestle akan mencepatkan dan mengembangkan hasrat untuk mencapai 20% daripada pengeluaran garis dasar pada tahun 2018. Mulai tahun 2025, Nestle akan mengubah operasi dengan melabur dalam teknologi dan membuat perubahan dasar kepada portfolio. Ini akan selesai menjelang 2030 dan memberikan 50% pengurangan pelepasan. Beliau berkata pada fasa akhir antara 2030 dan 2050, syarikat akan terus membasmi pelepasan itu menerusi penyelesaian berasaskan semula jadi dan berkualiti tinggi yang akan memanfaatkan masyarakat dan ekosistem secara keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Syamuddin. Nombor matrik saya 295838. Hari ini saya akan menerangkan tentang strategi-strategi syarikat. Nestle merupakan sebuah syarikat gergasi yang telah bertapak di seluruh dunia. Pelbagai produk yang telah dibangunkan oleh syarikat Nestle telah memberikan impak yang baik dan sesuai dengan semua peringkat umur. Nestle mempunyai kira-kira 468 kilang beroperasi di 86 buah negara di seluruh dunia dan mempunyai bilangan pekerja sekitar 330,000 orang. Misi Nestle pada masa kini ialah Good Food, Good Life. Bertujuan untuk menyediakan produk yang terbaik, pilihan yang paling berkhasiat dalam pelbagai kategori makanan dan minuman. Menurut kepada Elona 2013, Nestle telah tersenarai di Bursa Switzerland SMX dan merupakan satu daripada komponen indeks pasaran Switzerland. Pada tahun 2011, Nestle telah disenaraikan sebagai tempat pertama dalam Fortune Global 500 sebagai syarikat yang paling menguntungkan di dunia. Dengan permodalan pasaran sebanyak 200 bilion, Nestle berada di tangga ke-13 dalam FT Global 2011 dan mendapat tempat ke-12 dalam FT Global 2012 Financial Times. Antara strategi-strategi yang boleh diaplikasikan dalam pembangunan strategi di Nestle ialah menggunakan media sosial. Media sosial ialah salah satu strategi pemasaran yang terbaik untuk meningkatkan pekerja dalam talian dan berkomunikasi dengan pelanggan. Faedah-faedah yang syarikat akan dapat jika menggunakan strategi ini ialah para pekerja boleh berkongsi promosi baharu yang akan datang kepada pelanggan. Pelanggan mudah mencari syarikat kita dalam talian dan mendapatkan maklumat tentang perniagaan kita seperti lokasi, waktu buka, butiran hubungan dan banyak lagi. Media sosial merupakan satu alat yang serba boleh. Para pekerja boleh menggunakannya untuk bereksperimen dengan format kandungan yang berbeza untuk mengembangkan kehadiran sosial syarikat. Strategi yang kedua ialah Google My Business. Pelanggan adalah 70% lebih berkemungkinan untuk melibatkan diri dengan perniagaan, mempunyai penyenaraian Google My Business dan 2 kali lebih mungkin mempercayai mereka. Seterusnya, syarikat boleh meningkatkan kehadiran dalam talian dengan pantas dan mudah melalui Google My Business. Ia merupakan alat yang akan mempamerkan perniagaan dalam halaman hasil carian Google apabila orang mencari dalam talian. Syarikat hanya perlu mendaftar dan ikuti langkah berpandu pada halaman untuk menyiarkan perniagaan. Penyenaraian di Google My Business bukan sahaja akan memberikan pelanggan maklumat hubungan dan waktu perniagaan. Syarikat juga boleh mengembangkannya untuk memegang maklumat seperti waktu sibuk, membalas ulasan dan mesej, menyiarkan kemas kini tentang tawaran,
dan acara serta memaklumkan cara pelanggan boleh mencari dan berinteraksi dengan perniagaan kita. Akhir sekali, strategi kewangan adalah strategi yang termasuk dalam skop kewangan. Ia termasuk keputusan perniagaan yang dibuat ke atas pelaburan, pembiayaan dan dividen. Matlamat utama adalah untuk membuat keuntungan di dalam syarikat. Apabila keuntungan diperoleh, bermaksud segala strategi yang telah diaplikasikan telah pun berjaya. Namun, dalam memastikan keuntungan yang dicapai, banyak aspek yang akan dipertimbangkan oleh Nestle. Antaranya ialah pemakanan dan kesihatan, kualiti dan keselamatan produk, dan terakhir sekali ialah pengguna. Itu saja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih.